Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Profesor Dr. Muhammad Tajuddin. Dan pada video kali ini saya ingin buat ulasan tentang kenapa seorang Cina yang tak faham ataupun tak boleh berbahasa Malaysia, tetapi rakyat memarahi menteri. Di sini kita lihat ada satu insiden di mana diberitakan dalam satu news portal bahawa seorang wanita Cina cuba mendapatkan pembaharuan pasport di immigration. Jadi apabila pegawai meminta wanita itu bercakap bahasa Malaysia, wanita itu menyebut di dalam bahasa Inggeris bahawa beliau tak reti nak cakap bahasa Malaysia sebab dah selalu lama tinggal di Singapura. Jadi apabila perkara itu berlaku, telah dilaporkan bahawa kononnya pegawai itu memarahi beliau dan beliau pun memberitahu ataupun melaporkan dalam sosial media dan menjadi satu isu yang panas. Jadi apabila telah menjadi panas, maka disoal kepada menteri iaitu Datuk Seri Saifuddin Nasution. Beliau telah mengatakan bahawa memang betul lah pegawai immigration itu membuat kerja untuk memastikan bahawa wanita itu memang sebenarnya adalah rakyat Malaysia, dan salah satu caranya adalah untuk bercakap bahasa Malaysia. Walaupun menteri mengatakan bahawa tidak perlu kita tahu berbahasa Malaysia untuk membuat pasport, tetapi ini bukan tahun 60-an atau 70-an bagi saya. Dan bercakap atau bertutur dalam bahasa Malaysia itu sepatutnya menjadi suatu yang tidak perlu disoal lagi. Di sini kita lihat bahawa banyak rakyat yang melalui portal Kata Malaysia Kini yang membuka komen-komen bagi mereka-mereka yang tidak bernama untuk membuat komen, dan saya bila baca saya terguris hati sebab komen-komen itu bersifat perkauman, bersikap kurang ajar, tidak beradab dan tidak ada usul periksa. Contohnya, betulkah pegawai itu memarahi? Itu pun saya tak dapat nampak apa-apa bukti di situ. Kemudian nampak benar bahawa netizen ataupun rakyat bukan Melayu terutamanya tidak faham tentang budaya bekerja sebagai menteri serta juga bekerja di dalam kaki tangan awam. Saya sendiri adalah seorang kaki tangan awam dan tahu ataupun faham tentang budaya serta selok-belok pengurusan dari sudut pengurusan kerajaan dan sebagainya. Jadi saya nak mengulas dua perkara. Yang pertamanya adalah tentang wanita tersebut yang tidak tahu bercakap dalam bahasa Malaysia. Dan yang kedua, saya ingin menjelaskan pada pandangan saya apakah yang saya faham tentang budaya kerja seorang menteri di dalam jentera pentadbiran kaki tangan awam. Ini perlu difahami. Jadi yang pertamanya adalah tentang wanita Cina tersebut. Jadi kita lihat bahawa pada tahun 60-an, 70-an negara kita telah pun merdeka dan kesemua penduduk, tak kira kaum mana, mereka telah diberikan kerakyatan. Dan pada ketika itu saya faham bagaimana keperluan untuk bercakap di dalam bahasa Malaysia itu tidak diperlukan sebab ramai di antara datuk-datuk, nenek-nenek, orang tua-tua yang lahir di seberang dan telah datang ke sini sebagai pendatang, maka mereka tidak boleh bercakap atau bertutur di dalam bahasa Malaysia. Itu tidak menjadi masalah. Tetapi kalaulah ada sesiapa yang di dalam kurun ke-21 ini, tahun 2023, yang tak tahu langsung
nak bercakap 2-3 patah perkataan di dalam bahasa Malaysia, maka ini membangkitkan beberapa isu tentang apakah nilai bahasa Malaysia kepada rakyat yang bukan Melayu. Selalu UMNO pada zaman dahulu secara kasar telah mengatakan bahawa orang-orang bukan Melayu ini tidak bersyukur dan juga tidak menghormati bahasa Malaysia. Tetapi saya selalu mengingatkan orang UMNO bahawa untuk hormat sesiapa, kita tidak perlu kepada apa-apa bahasa. Kita perlu tahu nilai daripada apa yang kita belajar, bahasa Cina ke bahasa Tamil ke. Jadi kita tahu nilai itu nilai yang baik, maka kita jadi orang baik, insya-Allah. Namun demikian, apabila saya melihat komen-komen tersebut, maka saya agak menjurus kepada memikirkan sama ada betul ke orang bukan Melayu ini menganggap bahasa Malaysia ni macam bahasa Choknya ataupun bahasa Paria lah, iaitu tak perlu nak tahu sangat lah. Dan juga mungkin ada di kalangan mereka menganggap bahawa kalau kita bercakap ataupun belajar bahasa Malaysia, maka tidak ke mana-mana ataupun buat apa kita nak faham sangat budaya serta bahasa orang-orang Melayu ini. Jadi ini adalah berlawanan dengan sikap pembentukan Malaysia. Pembentukan Malaysia mewajibkan kita faham bahasa Malaysia. Sebab itulah pendidikan menekankan untuk isu bahasa sebagai suatu aspek perpaduan. Walaupun saya tidak setuju, saya kata perpaduan ini berasaskan kepada nilai agama, nilai sosial, dan ini boleh dipelajari dalam apa-apa bahasa. Nak hormat orang tak perlu kita tahu bahasa Melayu. Tetapi saya setuju bahawa kalau kita semua faham satu bahasa itu, maka senang sikitlah kita nak berkomunikasi. Dan komunikasi ini, tuan-tuan, ada dua aspek. Satu adalah aspek yang mudah, dan satu lagi adalah adab serta tata susila. Jadi contohnya macam ramai di antara rakan-rakan saya yang bangsa Cina boleh berbahasa Melayu atau bahasa Malaysia. Mereka boleh baca, mereka boleh bertutur, mereka boleh ada perbualan dengan saya. Tetapi saya nampak bahawa apabila mereka berbual secara formal dengan pegawai-pegawai kerajaan, mereka tidak tahu menjaga adab, bukan disengajakan. Contohnya menggunakan perkataan awak. Jadi dikatakan kepada pegawai, kalau awak bagi tahu saya begini, maka saya akan buatlah dengan cara sopan. Tetapi sebenarnya perkataan awak tu pun dah salah penggunaannya. Jadi banyak contoh-contoh yang saya hadapi, dan saya dapati bahawa ramai di antara orang bukan Melayu tidak kisah kepada kefahaman tentang adab atau budaya. Di sini menunjukkan bagaimana negara kita ini masih lagi bergelut dengan isu perkauman, yang mana orang Melayu ada masalah dia dengan tak faham Islam dan terlalu membuatkan isu-isu yang tak sepatutnya dibesar-besarkan itu menjadi besar. Dan orang Melayu juga ditakut-takutkan oleh ahli politik untuk mendapat undi dengan mengatakan bahawa orang bukan Melayu, bukan Islam akan mengambil alih ekonomi dan menjadi raja, menjadi ketua seperti di Singapura. Ini naratif politik. Namun demikian, orang-orang bukan Melayu pula tidak kisah langsung kepada bahasa Malaysia, sehingga kan 95% aktiviti saya di universiti swasta adalah di dalam bahasa Inggeris. Saya tak ada masalah sebab saya fasih dalam bahasa Inggeris, menulis dan bertutur. Tetapi saya hairan kenapa ramai di kalangan bukan Melayu yang menjadi pelajar-pelajar hebat dan juga pensyarah ataupun ahli akademik hebat, tidak ada ramai kawan-kawan orang Melayu, melainkan mereka-mereka yang ada di ofis sahaja. Dan mereka juga tak pernah pergi ke rumah orang Melayu dan sebagainya. Maka itu menjadi satu benda yang menyusahkan perpaduan di negara kita.
Jadi di sini saya pun memerhatikan bahawa ahli akademik menjadi profesor-profesor semua menulis yang kepada jurnal-jurnal luar negara. Saya cuba teliti sama ada mereka menulis di dalam bahasa Malaysia, tetapi memang sedikit sangat. Bagi saya alangkah baik kalau rakyat Malaysia, Cina, Melayu, India boleh menyumbang sekurang-kurangnya 40% daripada sumbangan akademik ke dalam bahasa Malaysia, supaya bahasa Malaysia itu berkembang dan orang-orang Melayu itu menjadi lebih matang dalam pemikiran, bukannya ditakut-takutkan dengan momokkan hantu perkauman dan sekarang ini pula iblis keislaman, yang mana apa yang dimaksudkan saya adalah Islam tu dijadikan sesuatu yang cukup-cukup menakutkan dan juga bersifat jahat, seperti memaki hamun, seperti menghina kaum lain. Itu semua di atas dasar-dasar Islam yang memang tidak diajar oleh Rasulullah SAW. Mungkin diajar oleh iblis. Jadi iblis pun dia pun boleh cakap Islam juga. Jadi di sini kita lihat bahawa perkara ini adalah penting untuk semua rakyat, bukan Melayu, untuk memastikan kita boleh bertutur di dalam bahasa Malaysia. Jadi perkara ini perlu diambil berat, kalau tidak kita masih lagi di situasi yang mudah dipermainkan oleh anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab. Di dalam hal yang lainnya pula adalah pengurusan immigration. Kalau orang immigration itu memang kerja dia lah untuk memastikan sama ada kerakyatan itu sahih atau tidak, itu kerja dia. Jadi dari sudut menghardik ataupun memarah itu memang bukan di dalam budaya kerja. Kalaupun ia berlaku, sudah tentulah ini adalah dari sudut sifat peribadi pegawai tersebut ataupun memang budaya kerja sebelum kerajaan perpaduan mengambil alih telah menjadi suatu lumrah. Jadi semua ni kita tak tahu, tetapi banyak netizen ataupun rakyat bukan Melayu telah membuat andaian yang negatif, terus mengatakan bahawa ini memang mereka ini cuba nak membesar-besarkan bahasa Melayu, cuba nak menunjukkan Melayu itu lebih penting, cuba nak memilih bulu supaya orang Melayu saja yang dihormati, orang lain bukan dihormati. Saya rasa ini adalah suatu tuduhan yang tidak adil, dan bagi satu portal seperti Malaysia Kini membiarkan komen-komen tersebut itu berleluasa akan mengakibatkan keperitan isu perpaduan kita. Baik, sekarang kita masuk kepada bagaimana budaya kerja seorang menteri. Jadi saya pun tak pernah jadi menteri, tuan-tuan pun tak pernah jadi menteri, tetapi saya fahamlah sedikit sebanyak daripada pembacaan dan juga pengalaman bahawa dalam demokrasi ini ada dua bahagian. Satu adalah lantikan politik, iaitu lantikan daripada rakyat untuk menjadi ketua seperti menteri. Tetapi dalam demokrasi juga kita ada jentera pentadbiran, iaitu kaki tangan awam. Sebab itu dia dipanggil civil servant. Kaki tangan awam ni adalah hamba kepada rakyat. Mereka tak berubah. Jadi Datuk Seri Saifuddin boleh berubah. Kalau dia kalah pilihan raya, dia tak jadi menteri. Tetapi civil servant yang mana ketua setiausaha kementerian itu adalah the top civil servant dalam suatu kementerian. Sefaham saya, untuk mengambil sesiapa berkhidmat dalam kerajaan dan juga menaikkan pangkat dan sebagainya, semuanya kerja kepada ketua setiausaha kerajaan dan bukannya kepada ahli politik. Ini adalah pengasingan kuasa. Jadi kalau ada seseorang pegawai itu, lain kali kalau tuan-tuan berhubung dengan kaki tangan awam, dan kalau betul lah ada yang tidak menjalankan kerja dengan baik dan dengan hormat dan dengan adab, maka kita kena komplain kepada bos-bosnya yang di atas, iaitu pengarah, dan juga kalau paling top sekali adalah ketua setiausaha kementerian ataupun kalau negeri, setiausaha dari sudut negeri. Jadi itu adalah top civil servant.
Jadi di situ line dia. Jadi kalau kita komplain dekat menteri, boleh juga sebab dia wakil kita. Kalau saya lah jadi menteri dan saya tahu kita kata had budaya untuk kita mengurus tadbir negara dari sudut orang-orang di bawah pentadbiran, maka saya akan membisikkan kepada ketua kementerian dan mengatakan bahawa ini ada orang komplain. Jadi ada pegawai yang begitu, begini. Tidak akan terjadinya menteri akan menegur pegawai tersebut. Kalau ada pun jadi itu satu perkara yang agak luar biasa dan tidak dipraktiskan. Pernah satu ketika dahulu, walaupun saya seorang pegawai tinggi kerajaan, saya pernah hampir memarahi seorang kerani, tapi ditegur oleh rakan saya, ketua yang lebih pengalaman, kata, Tajuddin, kita jangan cakap macam itulah kepada orang-orang yang pangkat bawah. Jadi kalau kita nak buat laporan ataupun ni, kita bagi tahu ketua jabatan dia je lah. Dan banyak insiden-insiden yang berlaku, saya selalu apabila tidak dilayani dengan baik, saya akan minta nama pegawai atasan. Jadi saya akan tulis email dan juga buat follow up serta menulis dengan radap untuk mentanyakan kes dan sebagainya. Jadi cara kita komplain kat social media ni satu yang memang tak baik lah. Memanglah kita boleh buat macam tu, tetapi ia akan menjadikan isu lebih bisa dan itu tidak betul. Jadi kalau dari sudut professionalism ni, kita kata tak betul perkara yang dibuat oleh sesiapa yang terus melaporkan kepada sosial media, kata saya dikasari, saya digini, saya digitu. Yang sebaiknya adalah komplain kepada jabatan tersebut, ketua yang atas, dan mereka akan mengambil tindakan. Saya dah banyak pengalaman. Jadi kalau kita tunggu 1-2 minggu tidak ada jawapan, tidak ada respon, kita boleh rujuk sekali lagi, dan kalau tidak, kita boleh tulis di surat khabar dengan cara beradab, dan kita juga boleh tulis kepada menteri dan ataupun sekali lagi dengan beradab lah, dengan cara bahasa yang baik, bukan merungut-rungut, memaki hamun, membentak-bentak di dalam social media, dalam YouTube. Ini budaya YouTube ni, budaya TikTok ni, budaya mengata-ngata dekat Instagram, berkomen-komen dengan cara kasar, dengan cara ini, itu satu budaya bagi saya adalah budaya pembinasaan, bukan budaya demokrasi kita. Ramai yang kata, ini our democratic right, this is our freedom of speech. Saya selalu kata, democratic right must be followed with wisdom of speech, bukannya freedom of speech. Jadi kalau kita bercakap dengan isteri kita, dengan anak kita pun, kita kena beralas. Ini kan pula dengan menteri, dengan pengarah-pengarah tinggi dan sebagainya. Jadi apabila orang-orang bukan Melayu menggunakan social media sedemikian, maka ini akan memberi kesusahan untuk kita mengadakan perpaduan negara. Saya haraplah apabila dimainkan oleh satu parti politik, tengok mereka ini, mereka kurang hajar dengan menteri kita, mereka cakap begitu begini dan sebagainya. Jadi memanglah kita pun dah pernah dengar orang macam Sanusi, orang macam Hadi Awang berkasar kepada orang bukan Melayu, dan saya selalu menegur mereka-mereka ini, tetapi kita tidak boleh juga membiarkan orang-orang bukan Melayu mempersendakan pemimpin-pemimpin Melayu dengan bahasa yang sebegitu dan dengan konteks yang tidak diketahui hujung pangkal, serta tidak pula mengikut protokol professionalism. Yang ini yang penting, professionalism. Nak komplain, dia ada dia punya aras dia, bukannya kepada Instagram atau juga dengan Facebook, social media dan sebagainya. Ini tak betul. Siapa-siapa yang buat begitu pun, dia nak komplain, tidak boleh sedemikian. Kalau dia nak bertanya, harus berhemah. Inilah kata kunci di situ. Jadi di sini saya lihat kelemahan orang-orang bukan Melayu yang mana tidak faham budaya Melayu,
tidak faham adab Islam, tidak faham juga nilai profesionalism, dan menggunakan news portal serta menggunakan social media sewenang-wenangnya. Kita memang ada banyak masalah dengan orang Melayu sendiri yang menggunakan TikTok, social media dalam menghina bangsa lain ataupun orang bukan Melayu, dan ini juga menjadi suatu benda yang perlu kita atasi dengan berhemah, bersabar, dan juga memberi fakta-fakta, nilai-nilai yang sebetulnya. Jadi kita semua perlu kesabaran, kita semua perlu memikir dengan baik supaya kita tidak terjebak di dalam kerakusan untuk bertindak sewenang-wenangnya, terlalu cepat dan sebagainya. Jadi demi keharmonian negara kita, kita perlu berkhemah dan juga perlu berfikir sedalam-dalamnya sebelum kita bersosial media sedemikian. Jadi akhir sekali saya ingin mengatakan bahawa bahasa Malaysia itu adalah suatu bahasa yang kunci kepada keharmonian kita, dan sesiapa yang tidak pandai berbahasa Malaysia atau fasih haruslah berusaha untuk meningkatkan prestasi membaca. Ada banyak cara, membaca buku, dengar YouTube, dengar lagu P. Ramlee, ada banyak cara. Melainkan kita menganggap bahawa bahasa Malaysia itu bahasa yang tidak standard ataupun tidak perlu untuk kita pelajari, maka itu akan menjadikan negara kita ini tidak harmoni selama-lamanya. Baik, itu saja yang saya ingin katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.